لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Asmul Fadilah Tuan Imam Fidai, perangkat pengurusi Masjid Sharifah Fatimah, Fadil sahabat saya Ustaz Jamaluddin selaku si usaha masjid, tuan-tuan muslim dan muslimat, tak ketinggalan seluruh ahli usaha masjid. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah menghadirkan kita semua di majlisnya dan telah menjemput kita di rumahnya pada malam ini untuk sama-sama kita meraihkan kelahiran agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Alhamdulillah. Sebelum daripada kita memulakan majlis ini, insyaallah kita bersama-sama dengan anak-anak kita untuk kita membuka majlis ini dengan puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi khalaqani min nur fi ikhtiram fi ikhtiram أنت الآمن أنت الآمن
محمد صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk berada dalam majlis yang sangat mulia ini, iaitu majlis kita meraihkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah kemuncak sambutan kita ialah pada hari Khamis ini, iaitu pada hari 12 Rabiul Awal, insya-Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang sama-sama kita dengar tadi daripada qasidah yang menjadi pembukaan pada majlis ini, disebut Rabbi khalaqtaha min nur fihi ihtiram. Tuhanku, engkau jadikan Taha daripada nur. Tuhanku, engkau mencipta Taha daripada nur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara nama-nama Nabi ialah Taha. Dan Taha termasuk di antara surah yang termaktub di dalam Al-Quran. Mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat kita faham macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran yang sedang kita baca ataupun Quran yang kita duk baca, hanya kita akan baca Quran ini hanya di atas muka dunia saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita sampai di negeri akhirat nanti, ataupun bila mana insya-Allah kita semua akan dimasukkan dalam syurga nanti, Quran dah tak baca dah. Quran dah tak baca lagi. Quran ni nak baca ni di dunia saja. Akhirat tak baca Quran dah. Dalam syurga tak baca Quran dah. Cumanya yang Allah kekalkan untuk dibaca dalam syurga esok dua surah, surah Yasin dan surah Taha. Hanya dua surah itu saja yang dibaca oleh kita semua dalam syurga. Sebab Taha nama Nabi kita, Yasin nama Nabi kita. Itulah satu petunjuk betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diputrakan bukan hakikatnya pada 12 Rabiul Awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan penciptaan pertama yang dicipta oleh Tuhan. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana ada dua zaman. Yang pertama dia panggil zaman azali, yang kedua disebut dengan zaman imkan. Zaman azali iaitu zaman bila mana ataupun masa Allah Subhanahu wa taala masih belum mencipta apa-apa. Zaman azali ataupun kita sejak azali. Azali itu makna apa? Azali maknanya ialah masa Allah masih belum mencipta apa-apa. Dalam bahasa Tok Haji Saleh, zaman azali iaitu zaman ketika mana Allah duduk seorang-seorang dia, apa pun Allah tak buat lagi. Dia panggil zaman azali. Zaman azali berakhir dengan penciptaan Allah terhadap nur Rasulullah. Dia panggil Nur Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mengaji, biasa mengaji di pondok, kita biasa dengar perkataan Nur Muhammad. Nur Muhammad ialah makhluk yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah mencipta Nur Muhammad, maka bermulalah zaman dia panggil zaman imkan. Zaman imkan. Bila bermula Allah mencipta Nur Muhammad, maka Allah pun mula mencipta dan tak habis-habislah ciptaan Tuhan. Dan Allah terus mencipta sampai tak habis-habislah. Hari ni Allah dah buat lagi, nanti Allah buat lagi, di akhirat esok Allah buat lagi, mencipta, tak habis-habis dah Allah mencipta. Permulaannya Allah mencipta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mencipta Nur Muhammad. Nur Muhammad ni apa?
Nur Muhammad ialah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kelahiran secara hakiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cumanya 12 Rabiul Awal ialah saat bertemu di antara ruh dan jasad ke dunia. Pada saat Nabi duduk dalam perut mak dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bertemu ruh dengan jasad, kemudian dilahirkan ke dunia. Itulah yang dikatakan 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal ialah merupakan saat yang sebegitu hebat. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itulah saat diresmikan Rasulullah zuhur ke muka dunia, hadir di dunia ni, menjadi rahmatan lil alamin. Maknanya segala-galanya dimuliakan dengan sebab Rasulullah. Hatta kesalahan Nabi Allah Adam pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad merupakan rahmat untuk sekalian alam, sebab ialah berhubung dengan Rasulullah juga. Allah Subhanahu wa taala mencipta kesalahan Adam untuk melahirkan Muhammad. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah programkan satu game, satu perancangan dia yang begitu halus dan sangat teliti. Nabi Allah Adam alaihissalam diperintah jangan makan buah daripada pohon khuldi. Tapi sesaat berkahwin dengan Hawa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah lupakan perintah dia terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebab Nabi Allah Adam itu adalah insan. Bila insan, dia punya spek dia ialah la yakhlu anil khata'i wan nisyan, tidak salah daripada salah dan lupa. Itulah spek manusia. Ya, akhirnya subhanallah, Nabi Allah Adam terlupa kata itu perintah untuk jangan makan. Allah lupakan Nabi Allah Adam. Akhirnya subhanallah, maka dengan sebab makan itu, maka diturunkanlah, dilontarkan Adam dan Hawa ke dunia. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta kesalahan Adam untuk melahirkan satu insan agung namanya Muhammad. Kalau tidak, kalau salah Adam, tak terciptalah Muhammad yang dirahmat untuk sekalian alam. Alam ni apa alam? Alam ni apa? Alam ini ialah ma siwallah. Tu mana alam? Kalau kita baca ilmu tauhid, alam ialah ma siwallah. Apa sahaja yang selain Allah, semua alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad dan mengutuskan baginda sebagai Rasul ialah untuk menjadi rahmat kepada selain Allah, menjadi rahmat untuk sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dirinya, tubuhnya itu ialah rahmat. Seperti mana Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak akan utuskan engkau wahai Muhammad melainkan engkau ialah rahmat untuk sekalian alam. Maknanya apa? Maknanya rahmat ni ialah kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kasih sayangnya, Allah melahirkan Muhammad dan mengutuskan Nabi Muhammad sebagai utusan dia. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni bukan rahmat, bukan semata-mata rahmat, tapi rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Tanda, sebab hadiah ni tuan-tuan, hadiah tanda sayang, hadiah tanda kasih. Maka sebab itu dia tak sama dengan sedekah. Sedekah kita boleh bagi kepada siapa saja, tapi kalau nak bagi pada orang kita kasih, kita kata ustaz ni hadiah saya. Itu maknanya kasih. Hadiah kita tak bagi semua orang, hadiah kita bagi pada yang terkasih ataupun yang kita kasih. Tapi sedekah kita bagi kat siapa saja.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, tahadu, tahabbu, sering-seringlah memberi hadiah, kamu akan berkasih sayang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Tok guru dia mengajar, dia memberi hadiah pada para murid. Anak murid pula membalas hadiah dengan khidmah. Tadi tahadu tahabbu, ustaz bagi ilmu, anak murid bagi khidmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita faham Nabi ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kita, berpandukan hadis, innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah, kata Rasulullah. Aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Siapa yang menghadiahkan? Allah. Allah lah yang menghadiahkan Nabi pada kita. Mulia kita sebab kita ialah penerima hadiah daripada Allah. Untung kita sebab Nabi kita Nabi Muhammad. Orang lain Nabi lepas Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Zulkifli. Kita, Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi Allah muliakan kita sebab Allah hadiahkan Nabi Muhammad pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu tanda kasih sayang Allah pada kita. Allah sayang kepada kita yang duduk di akhir zaman, yang Allah bagi Nabi Muhammad pada kita. Cuba renung tak? Adakah nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita lebih daripada Allah bagi Nabi Muhammad pada kita? Tak ada. Besar sekali. Baik. Sebab itu faham-fahamlah. Siapa Nabi kita kena muliakan. Nabi tak boleh sebut Muhammad saja. Dia kena sebut Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tanda memuliakan. Ada orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tak bagi kata Sayyidina. La tusayyiduni. Hadis tu maudhu'. Hadis yang kata jangan katakan aku Sayyid, jangan panggil aku Sayyidina, hadis tu maudhu'. Yang sebenar-benarnya hadis yang sahih, Nabi kata ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku ialah penghulu anak Adam, bukan aku nak bangga, tapi kurniaan Allah padaku. Macam tu. Bahkan Nabi suruh muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan oleh Allah. Sebagai contoh, Sayyidina Muhammad ada satu sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, hadza sayyidukum, hadza sayyidukum fa'anziluhu. Nabi kata, ni penghulu kamu, ni ketua kamu, ni sayyid kamu. Allahumma salli ala sayyidina. Ni Allah kata pada seorang sahabat Nabi mana Sa'ad bin Mu'az. Begitu juga Nabi suruh mulakan Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, hadza sayyidukum wa a'taqa sayyidakum. Nah, Abu Bakar ni penghulu kamu. Tu kita panggil Sayyidina Abu Bakar. Ni ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ni dia panggil sahabat Nabi yang 4 Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Bahkan kita panggil semua sahabat-sahabat Nabi yang utama Sayyidina Anas. Kita sebut Sayyidina Anas. Nabi kata, hadza sayyidukum, Abu Bakar ni sayyid kamu, penghulu kamu, ketua kamu. Wa ataqa sayyidakum, dia bebaskan penghulu kamu. Siapa yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sebab tu Bilal pun kena sebut Sayyidina Bilal. Jadi kalau Nabi suruh panggil tu semua Sayyidina, kita tak boleh panggil Nabi Sayyidina. Tak sesuai kalau kita panggil Nabi itu Muhammad. Kita kena panggil Nabi itu ialah Nabi Muhammad Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi baca ada sembahyang Allahumma salli ala Muhammad, sesuai lah diri dia sendiri. Tapi kita nak panggil dia tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu guru lah kita kata, masalah saya nak contoh, saya contohkan dekat dengan kita, Baba Khairul. Kenapa panggil Baba? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tempat orang yang panggil Abuya, kena panggil Abuya.
Ulama yang orang sebut syekh, kita kena sebut syekh. Tu cara menghormati orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata, tadi kami jumpa Khairul. Khairul mana? Khairul itulah buka pondok kaya teriak, teruk sangat. Apa dengan Khairul? Tu tok guru tu. Baba Khairul. Tu baru betul. Tiba-tiba Nabi tak mau kata Sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka tuan-tuan, Nabi kita SAW ialah semulia-mulia insan. Kenapa Nabi semulia-mulia insan? Sebab Allah sebut, inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah siapa paling bertakwa di kalangan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa paling bertakwa di kalangan kita lebih daripada Rasulullah? Nabi pun habaq sendiri, ana asqakum billahi wa akhsha. Aku ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ialah yang paling takut pada Allah. Itulah yang menjulang nama Nabi setinggi-tingginya. Sebab Nabi paling bertakwa kepada Allah, Nabi paling takut pada Allah. Tuan-tuan, jadi itulah Nabi SAW berpandukan kepada qasidah yang anak-anak kita sebut tadi. Rabbi khalaqtaha min nur. Rabbi khalaqtaha min nur. Tuhanku, engkau mencipta taha daripada cahaya. Kita ni dibuat daripada tanah. Kita daripada tanah. Malaikat dibuat daripada nur. Nabi kita SAW ruhnya dicipta daripada nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan nur yang menjadi elemen Allah mencipta roh Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam ialah nur yang tidak terbandingkan, yang tak pernah Allah mencipta nur lain, roh lain, makhluk lain menggunakan elemen roh, elemen nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tercipta daripada nur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, roh Nabi yang tercipta daripada nur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bergabung dengan ciptaan terbaik pada unsur jasad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu di sebuah tempat, tempat tu wangi. Orang tahu Nabi lalu lorong tu. Orang tahu Nabi lalu tempat tu. Sekalipun Nabi tak pernah pakai minyak atar, tapi Nabi kita wangi. Sampai seorang sahabiah iaitu Ummu Aiman, Nabi tengah tidur. Nabi tidur, Nabi tak pernah ada aircon macam kita. Nabi tak pernah ada kipas angin macam kita. Nabi nak tidur, Nabi akan dikipas oleh Ummu Aiman, kipas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dialah yang khidmat kipas Rasulullah. Dia kipas Nabi, dia tidur, Nabi jaga. Nabi ambil kipas, Nabi kipas dia pula. Ummu Aiman sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu hari dia main bawa satu botol kecil sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bawa botol kecil, Nabi dah tidur, bersimbah peluh Rasulullah. Nabi botol kecil, dia tahan, dia tahan lelehan peluh yang masuk ke dalam, lelehan yang mengalir sampai berpeluh. Di tengah-tengah tahan, Nabi jaga. Anda buat apa ni? Tahan peluh engkau Rasulullah, kami campak dengan minyak wangi kami. Wangi Rasulullah. Tu Rasulullah wangi. Pasal apa Nabi wangi? Nabi wangi sebab daging kulitnya dicipta daripada miskul jannah. Apa dia makna miskul jannah? Kasturi syurga. Kulit Nabi, daging Nabi dibuat daripada kasturi syurga sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bercampur roh yang hebat dengan penciptaan zahir yang hebat. Tu Rasulullah. Kita nak cinta kat Rasulullah, kita kenal Rasulullah. Kalau kita tak dengar cerita, kita tak tahu Nabi tu macam mana. Kita ingat Nabi macam kita. Nabi bukan macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rambut Nabi ni punya indah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah tak pernah cipta, walaupun kita ni kata-kata rambut kami macam Rasulullah juga. Rambut macam Rasulullah macam mana? Rambut Nabi tak lurus. Rambut Nabi itu hitam bergelombang. Itu rambut Rasulullah. Ada orang rambut hitam bergelombang tapi kerah. Rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hitam bergelombang, orang panggil ikal. Kalau Nabi kita berjalan, rambut Nabi setakat ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita berjalan, Nabi berjalan berat belah kanan sikit, seolah-olah Nabi kita bertongkat, sekalipun Nabi kita tak bertongkat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan kemas. Pijak depan kemai, tarik hak belakang kemai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemas Nabi pijak seperti orang turun daripada bukit. Orang bila turun bukit, tap 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 kemai. Kalau tak kemai meloreh. Nabi kita berjalan kemas. Pijak depan kemas, tarik kaki belakang pun kemas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarik kaki belakang kemas seperti kaki itu terbenam dalam tanah. Tarik macam mana? Tak boleh bayang. Dan Allah tak pernah mencipta sebelum Nabi dan selepas Nabi macam Nabi. Nabi semua orang tengok, semua orang kata elok. Tinggi Nabi elok, rambut Nabi elok. Rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke perah bau ni. Kalau Nabi kita berjalan, masalah Sayyidina Muhammad, dia memukul bau Rasulullah. Jadi tak boleh bayang indah Rasulullah. Sebab Rasulullah siapa-siapa tengok, hati dia akan kata, Allah, indahnya Rasulullah. Inilah insan yang kita panggil insan agung. Insan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar sikit cerita Nabi ni, mai di hati kita, bilalah aku boleh tengok Nabi. Kalalah aku boleh tengok Rasulullah. Bilalah aku mimpi dapat jumpa, akan dapat mimpi Rasulullah. Ni hikmah dengar cerita tentang Rasulullah. Baik, jadi subhanallah, maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masalah Sayyidina Muhammad dengan sebaik-baik ciptaan. Tidak pernah Nabi tercipta, tidak pernah ada orang yang tercipta seperti itu sebelum Nabi dan selepas itu. Kalau bahasa saya dia panggil special edition. Maknanya soalan Sayyidina Muhammad buat kali itu tak buatlah. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah qasidah. Kita dengar lagi qasidah, mudah-mudahan kita dapat ambil dan kita pandu untuk kita berjalan pada malam ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim.